Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah para penonton sekalian yang dirahmati Allah Taala yang bersama-sama kita pada Facebook Live Masjid Asyakirin, Masjid Darussalam dan juga Masjid Al-Khair. Dan kita pada malam ini bagi Hikmah Series kali ini kita akan membincangkan sebuah topik yang sangat dekat pada masyarakat kita khususnya, yang sangat relevan sepanjang zaman lah boleh kata orang berkenaan dengan sihir, tentang khurafat dan sebagainya. Dan persoalannya, kenapa ia masih diamalkan? Sebagai contoh, kalaulah boleh tak kalau kita gunakan wafak ke, tanggal ke, azimat ke dan sebagainya. Oleh kerana itu, alhamdulillah kita telah mengundang Al-Fadil Ustaz Fadli, seorang pakar ya dalam ilmu perawatan Islam dan sebagainya. Dan insya-Allah apa saja soalan anda boleh letakkan di ruang komen dan insya-Allah akan kita membincangkan. Akan kita cuba menjawab segala persoalan anda insya-Allah. Maka saya mengundang Al-Fadil Ustaz Fadli Rosli bersama kita di skrin pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Haziq. Apa khabar? Alhamdulillah sangat baik. Syukran Al-Fadil Ustaz kerana sudi bersama kita pada malam ini. Dan alhamdulillah lah ya kita sangat bersyukurlah kerana ada pakar ya perawatan Islam yang muda juga yang sangat digemari ya, boleh katakan famous juga lah Ustaz Masya di Allah, social tak media, ada. di banyak sekali channel-channel lah, ada channel puaka dan sebagainya. Jadi tanpa kita buang masa, saya dengan berbesar hati mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Fadli Rosli untuk memberikan penerangan dan juga pembentangan berkenaan dengan topik kita pada malam ini. Dan selepas itu, insya-Allah akan kita adakan sesi Q&A ataupun sesi soal jawab. Jadi para jemaah, para penonton yang ada apa-apa soalan, bolehlah ya nyatakan di kolom komen dan kita akan membincangkan selepas Al-Fadhil Ustaz membuat pembentangannya pada malam ini. Maka tanpa kita buang masa, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz dengan perbentangannya. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita walaupun secara tak fizikal tapi melalui Zoom ini. Alhamdulillah Allah berikan keizinan ini dan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan berikan kita taufik dan hidayahnya dan juga keredaannya insya-Allah. Baik, Alhamdulillah pertama-tama sekali juga saya ingin terima kasih kepada Masjid Darussalam, Masjid Al-Khair dan juga Masjid Asyakirin atas undangannya yang di mana alhamdulillah dapat undangan yang seperti ini daripada ketiga-tiga masjid yang agung yang masya-Allah yang banyak jemaahnya yang ramai dan juga yang biasa orang pergilah tenteramlah alhamdulillah. Cuma yang terakhir tu katanya pakarnya itu saya bukanlah pakarnya, saya pun masih belajar lagi dengan guru-guru saya. Jadi apa yang saya tahu yang saya akan kongsikan alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah untuk hari ini kita akan bincangkan sedikit tentang isu sihir dan juga khurafat. Yang di mana topik ini sebetulnya sangat dekat sekali di masyarakat kita. Dia walaupun kita nampak negara Singapura ini adalah negara yang moden, negara yang up to date. Tetapi amalan-amalan yang sebegini yang daripada zaman jahiliah dulu semuanya masih lagi ada sampai ke zaman sekarang dan masih lagi diamalkan oleh beberapa, tak semua tapi beberapa daripada kalangan masyarakat kita, daripada kalangan-kalangan yang dewasa, bahkan untuk zaman sekarang pun anak-anak muda sudah mula menceburi dalam perkara ini, iaitu benda-benda yang ada unsur sihir dan juga ada unsur khurafatnya. Okey, jadi untuk hari ini saya akan sharekan skrin juga saya berdasarkan nota-nota yang telah saya kumpulkan dan juga gambar-gambar yang sudah saya ambil sebetulnya daripada pengalaman-pengalaman ketika saya pergi ruqyah ke rumah pasien-pasien ataupun klien-klien saya.
InsyaAllah lah hari ini kita akan cuba untuk kupaskan sebanyak mungkin lah insyaAllah. Walaupun saya sebetulnya ada 32 slide, tetapi itulah diberi masa 1 jam. 32 slide. Maknanya 1 jam berapa minit? Okay? InsyaAllah nanti kita akan cuba tengok insyaAllah. Baik, jangan lupa untuk like, share Facebook ini dan juga daripada page-page. Mudah-mudahan yang lain pun dapatkan manfaatnya insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengenalan sedikitlah. Pengenalan saya, nama saya Muhammad Fadli bin Rusdi. Saya adalah pengasas daripada At-Tafsir Education Services. Dan kelulusan terakhir saya adalah iaitu degree di Universiti Islam Negeri Syariah Hidayatullah ataupun UIN Jakarta. Dan juga saya telah belajar di Darul Mustafa Karim di Yaman selama 4 tahun. Kemudian saya cuburi perubatan Islam iaitu Ruqyah Syar'iyah sejak daripada 2012. Dan sebetulnya sebelum daripada 2012 tu maknanya saya dah belajar di Indonesia lah. Sejak kecil daripada Majlis Al-Ihya Bogor di pesantren daripada tahun 2000 hingga 2006. Okay. Kemudian kita masuk ke seterusnya lah. Okay. Baik. Yang pertama sekali, apa itu amalan khurafat? Dan nanti kita akan belajar juga apa itu ciri-ciri amalan-amalan khurafat. Kemudian kita akan cover juga, bolehkah menggunakan azimat dan wafak sebagai ikhtiar? Dan apa itu azimat dan wafak? Mungkin ada sebahagian orang ataupun sebahagian daripada kita belum tahu lagi apa itu azimat, apa tu wafak, apa tu tangkal dan lain-lainnya. Maka kita akan bahas untuk hari ini. Kemudian mengapa masih ada yang mengamalkan amalan khurafat ini. Kemudian kita akan belajar juga apa itu sihir. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan sihir berlaku. Ini banyak sekali dalam kalangan masyarakat kita yang kadang-kadang dia bilang, "Ustaz, saya tiap hari saya solat. Ustaz, saya tiap hari saya baca Al-Quran. Ustaz, saya tiap hari saya lakukan solat hajat, solat taubat dan lain-lainnya. Tapi kenapa saya boleh terkena daripada sihir tersebut?" Itu nanti kita akan bincangkan tentang ini. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan sihirnya berlaku. Kemudian, apa amalan yang boleh diterapkan untuk menghindari daripada sihir dan juga gangguan jin. Ini mungkin akan bermanfaat bagi siapa sahaja yang memerlukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali yang akan kita kongsikan iaitu apa itu amalan khurafat ataupun amalan khurafat. Jadi di sini khurafat ialah semua cerita sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang daripada ajaran Islam. Jadi saya rasa kalau saya sebutkan tadi, mungkin ada yang start tu, macam mana, apa maksudnya tadi rekaan, hayalan, ajaran-ajaran, pantang larang. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kalau untuk orang-orang dulu, kadang-kadang ketika anak mereka ataupun menantu perempuan mereka mengandung. Ketika mengandung tu, dia terus siapkan apa? Dia siapkan satu beg kecil warna hitam. Dalamnya ada apa? Dalamnya ada lada hitam. Dalamnya ada apa lagi? Ada gunting ataupun ada razor blade ataupun ada pisau. Dan disuruh bawa ke mana-mana. Maka menurut kepercayaan orang-orang dulu ataupun orang-orang Melayu kita, bahawasanya ketika seseorang itu memegang sesuatu yang tajam, maka dia tidak akan diganggu oleh jin ataupun jin akan takut dengannya disebabkan orang tersebut memegang sesuatu yang tajam. Itulah pemikiran orang dulu. Begitu juga dengan kalau pernah nampak seahorse ataupun kuda laut. Untuk orang-orang dulu, kadang-kadang mereka akan letak kuda laut di atas pintu masuk. Di atas pintu masuk dia letakkan kuda laut.
Dan juga di luar tu kadang-kadang dia suka letak pokok yang ada tajam-tajamnya itu, lidah buaya. Lidah buaya pun kadang mereka letak. Sebab apa? Dia rasa bahawasanya, oh, syaitan ataupun jin ni takut kepada benda-benda yang tajam. Begitu juga dengan seahorse. Yang seahorse ataupun kuda laut, kalau kita tengok bahagian kepalanya, di bahagian belakang di sini, ada sesuatu yang tajam. Maka mereka ingatkan bahawasanya, oh, benda macam ini, dia akan takut dengan benda-benda yang tajam. Maka sampai ke zaman sekarang, ada baby, mereka akan letakkan di bawah bantal baby tersebut pisau ataupun gunting ataupun sesuatu yang tajam. Agar apa? Mereka percaya bahawa tak ada sesuatu yang dapat mengganggu mereka. Padahal jin tidak takut kepada benda-benda yang tajam. Yang jin takut sebetulnya hanyalah azab-azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat Al-Quran, di antaranya seperti apa? Ayat kursi, 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, dan ayat-ayat daripada hadis Nabi SAW, doa-doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ataupun daripada bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, dan lain-lainnya. Itu termasuk doa-doa perlindungan daripada jin-jin. Itu yang sebetulnya harusnya kita baca. Bukan kita ambil benda-benda yang seperti ini. Nah, benda yang seperti ini boleh jatuh ke khurafat. Sebab apa? Dia menyimpang daripada ajaran Islam. Maknanya dia tidak ada nasnya, tidak ada hadisnya, ataupun tidak ada ayat Qurannya yang menyokong perbuatan tersebut. Kalau tidak pun, sekurang-kurangnya daripada para ulama ataupun tabi'in ataupun tabi'it tabi'in. Seperti itu. Okay? Jadi semuanya harus ikut kepada landasan syariat Islam. Jadi sesuatu yang tidak ikut kepada landasan Islam, maka itu menyimpang daripada ajaran Islam, maka itu dipanggil sebagai sesuatu yang khurafat ataupun boleh saja jatuh kepada amalan syirik. Okay? Itu nanti kita akan masuk lebih lagi pada slide yang berikutnya. Okay. So di sini pun disebutkan maksud al-khurafah, al-hadith mustamlahul makdzub, yang maksudnya cerita-cerita yang mempesonakan, yang dicampur adukkan dengan perkara yang dusta. Di sini seperti tadilah, adanya gunting, oh nanti bawa aja sesuatu yang tajam ni, bawa aja, nanti masukkan kocik ke apa-apa. InsyaAllah benda-benda ni akan takut punya. Tak ada benda-benda yang seperti itu. Okay? Jadi sebaiknya untuk kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW ataupun daripada ijma' ulama. Baik, dan juga disebutkan juga al-khurafah. Okay, di sini dia punya mufrad dia punya jamak dia khurafat. Okay. Al-hadithul batil mutlaqan, yang maksudnya al-khurafat, jamaknya khurafat, ialah sebarang cerita yang sebenar-benar dusta. Maknanya apa? Ini semua adalah perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang dusta, yang bohong. Jadi jangan percaya benda-benda seperti itu. Ada juga salah satu amalan yang diambil daripada agama lain, hingga ia campur masuk ke dalam adat istiadat Melayu. Ketika seseorang itu nak cek rumahnya ataupun nak dapat tahu yang rumahnya ni ada gangguan, maka apa yang pertama sekali yang ia akan lakukan? Bukan baca surah Al-Baqarah, bukan tingkatkan amalan ibadah, bukannya azan di dalam rumah, bukannya pembacaan Quran yang ditambah lagi dengan zikir-zikir ataupun lain-lainnya. Tapi yang dibeli apa? Dipanggil sebagai winter melon ataupun buah apa Ustaz kalau winter melon Ustaz? Buah apa ya? Yang penting macam itulah, winter melon. So di sini winter melon tu apa yang dilakukan? Dia akan letakkan di bawah katil ataupun di daerah dapur ataupun daerah living room, dining room dan lain-lainnya. Dan dia akan amati bahawasanya kalau winter melon tersebut dia busuk, maka ada sesuatu yang ada di dalam rumahnya. Nah, masalah dia di sini adalah ketika kita pakai benda-benda seperti itu, bukankah winter melon adalah
buah juga, bukan termasuk daripada rezeki juga. Lebih baik kita makan daripada kita letakkan di tempat-tempat seperti itu untuk apa? Untuk mendeteksi bahawasanya ada unsur jin ataupun gangguan dalam rumah ataupun tidak. Jadi perkara-perkara yang seperti ini tak ada amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada amalan daripada para ulama, tak ada amalan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jatuhnya kepada perkara-perkara yang khurafat. Nah, di situ nanti akan keluar cerita-cerita, oh nanti busuk, nanti ada jadi macam gini tau. Nanti ada macam gitu. Kalau letak kat dapur, lagi busuk dibandingkan tempat yang lain. Kan jadinya seperti itu. Baik kasih saya. Nasib baik itu dia pakai winter melon. Kalau letak durian, memang kita semua dah makan dah Ustaz. Kita dah tak kira dah. Okay. Kemudian di antara contoh amalan-amalan daripada khurafat di sini, yang pertama adalah juga amalan perbomohan yang menyalahi hukum syarak. Daripada bomoh-bomoh. Ni banyak sekali. Even maaf kata kat Singapura pun, Alhamdulillah bukan Alhamdulillah, na'udzubillah. Ada juga, macam mana nak cakap ya, adalah servis-servis yang seperti ini. Di Singapura, tak payah terkejut, tapi di Singapura memang ada di beberapa tempat yang saya tak nak sebutkan, walaupun saya tahu alamat-alamatnya. Dan masih banyak daripada orang-orang kita yang pergi kepada perbomohan ataupun bomoh-bomoh yang seperti ini. Dan ketahuilah bahawasanya apa yang saya tahu dan saya pernah nampak sendiri, dia sampai beratur kat luar. Ya, sampai beratur, sampai daripada dalam rumah sampai keluar rumah. Ini menunjukkan bahawasanya ramai sekali daripada masyarakat kita masih lagi meminta pertolongan daripada bomoh-bomoh tertentu. Okay. Yang ni apa sahaja yang ada kaitan dengan bomoh ataupun dengan dukun ataupun dengan tukang telik dan lain-lainnya, maka itu haram di sisi agama kita. Maka sesuatu yang haram sebaiknya untuk kita jauhkan. Kalau boleh jangan pernah datang pun. Sebab apa? Nanti akan saya share di antara salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang itu datang kepada dukun ataupun tukang telik dan lain-lainnya, maka akan ada akibatnya. Okay. Kemudian yang kedua adalah puja jin ataupun sumpahan ataupun memberi sajian, ataupun untuk orang-orang Indonesia, untuk orang-orang Jawa kita panggil sebagai sesajen. Okay. Jadi sajian-sajian tertentu ataupun sesajen tersebut biasanya ada juga yang lakukan. Seperti apa? Ketika seseorang itu minta bantuan kepada bomoh ataupun orang-orang tertentu ketika meruqyah rumah. Ini banyak sekali dalam masyarakat kita ketika kita pindah rumah baru, banyak saya dengar adalah kata semah rumah. Okay? Semah rumah. S-E-M-A-H. Semah rumah. Kalau kita tengok dalam kamus Melayu, kata semah itself bermaksud menyiapkan sajian-sajian tertentu untuk makhluk-makhluk tertentu. Itu bermaksud sajian ataupun maksudnya semah. Okay. Kalau dalam Islam kita tak ada konsep semah, tak kenal konsep semah, tetapi kita kenal konsep ruqyah rumah. Jadi apa yang mereka lakukan untuk yang sajian-sajian ni ataupun semah rumah ni, dia akan siapkan sajian tersebut yang dimana dalam sajian tu contohnya ada letak benda-benda yang ada seperti ada beras, dia letak kacang-kacangan, dia letak, ada yang letak sebagai ada kelapanya, ada yang letak pisang, ada yang letak gula, ada yang letak garam, ada dan macam-macam, dan dibiarkan di tengah-tengah rumah selama 3 hari. Setelah itu baru boleh ambil sajian tersebut, baru dibuang ataupun diletak di luar. Maka ini tidak termasuk daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada pemikiran mereka, apa sahaja makhluk-makhluk yang ada kat dalam ruangan ni, dalam rumah ni akan makan benda-benda tersebut dan mereka akan pergi. Masalahnya begini, ketika kita berikan sajian seperti itu, adakah jaminan bahawa mereka akan pergi dan tak akan kembali? Dan ketika mereka lapar, kalau mereka kembali, ya kita berikan sajian lagi. Kemudian mereka keluar lagi. Kemudian lapar, balik lagi. Sampai bila-bila pun kita tak game kan seperti itu. Maka tetap ikut kepada cara Nabi SAW. Di antaranya apa? Bacakan surah Al-Baqarah.
Kan di antara hadis Nabi SAW, siapa sahaja yang bacakan surah Al-Baqarah pada satu rumah, maka syaitan tidak akan masuk pada rumah tersebut. Nah, maka bacalah. Kalau perlukan seminggu, 2 minggu, sebulan ataupun 2 bulan untuk habiskan surah Al-Baqarah, tak ada masalah. Baca dalam rumah pelan-pelan. Asalkan apa? Istiqamah. Itu yang paling penting. Baik. Kemudian amalan-amalan khurafat yang lainnya adalah menurun ataupun adanya mediumisasi. Maknanya apa? Contohnya kalau saya sebagai perawat, saya bawa asisten saya ataupun penolong saya, kemudian seseorang ini terkena gangguan ataupun sihir dan lain-lain, saka dan lain-lain, maka saya akan ambil benda tersebut, kemudian saya akan masukkan ke dalam badan asisten saya. Contohnya seperti itu. Maka itu termasuk daripada amalan khurafat dan tidak diperbolehkan. Sebab apa? Mudaratnya itu pun lebih dibandingkan manfaatnya. Okay? Walaupun dia bilang, Ustaz, kita punya niat sebetulnya baik. Sebab apa? Kita nak tahu apa sebetulnya isunya. Nah, nak tahu tentang isunya bukan cara seperti itu. Dia sama seperti ketika seseorang itu nak membantu orang lain, tetapi dia menyuri. Dia curi duit orang lain untuk diberikan duit tersebut kepada orang lain. Nah, betul. Dia punya niatnya adalah niat yang baik. Hasilnya itu betul. Niat adalah niat yang baik. Nak apa? Nak membantu orang. Tetapi masalahnya dia mencuri duit orang lain untuk berikan. Nah, cara yang seperti itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Di sini daripada caranya saja yang haram, maka itu tidak diperbolehkan. Maka hasilnya perlu baik dan cara untuk dapatkan hasil tersebut pun dengan cara yang baik. Okay? Jadi kalau ada nampak seperti itu, ada seorang itu masukkan ke dalam asisten dia, masukkan dalam orang tersebut, kemudian orang tersebut dia meracau, dia kena rasuk dan lain-lain, kemudian dia berkomunikasi dan lain-lain, dia sengaja dia masukkan seperti itu, maka itu diharamkan. Maka ini termasuk daripada amalan khurafat. Baik. Kemudian daripada santau ataupun menyihir. Jadi unsur sihir, menyihir, black magic ataupun even white magic. Semua termasuk daripada amalan-amalan yang khurafat. Nak tahu tentang yang white magic ataupun black magic apa bezanya, insya-Allah itu nanti kita akan belajar lagi. Baik. Kemudian menggunakan azimat, tangkal, wafak dan juga lain-lain. Okay. So yang biasa nak tahu yang azimat, tangkal, wafak ni yang biasanya digantung lah. Dia boleh saja yang digantung di leher ataupun digantung di pinggang. Ni masih lagi ada. Maknanya anak-anaknya nangis, kemudian mereka akan letakkan azimat ataupun akan letakkan tangkal di di area punggung atau pinggang, area pinggang. Kemudian di daerah kaki pun ada juga pergelangan kaki. Maka ini semua diharamkan. Kemudian daripada warisan saka, ini pun sama. Dan saka apakah masih lagi ada Singapura? Masih lagi. InsyaAllah. Nasi tangas ataupun dipanggil sebagai, maaf kata, nasi kangkang. Dan ini pun termasuk sebetulnya daripada unsur sihir dan juga menyihir. Dan apakah nasi kangkang ni masih ada lagi di Singapura? Masih lagi ada. Cuma dia tak pakai nasi sekarang. Sekarang dah up sikit. Jadi sebetulnya nanti saya akan bukan ajar lah. Nak ajar juga salah pula kalau saya bilang saya ajar macam nak buat nasi kangkang kan. Saya kongsi sedikit sahaja daripada cara nak buat. Cara nak buat pun salah juga jadi ya. Saya akan kongsikan sedikit sahaja macam mana bomoh-bomoh lakukan nasi kangkang tersebut ataupun apa sahaja, nasi kangkang ke mi kangkang ke apa-apa sahaja. Itu saya akan kongsikan sedikit. Sebab apa? Sekurang-kurangnya kita tahu apa yang akan berlaku kepada orang yang terkena daripada sihir tersebut. Yang termasuk daripada sihir dakhili under kategori sihir makkulat. Right? Kemudian mempercayai binatang seperti burung boleh membawa tuah ataupun bencana. Ini tak terjadi pada zaman sekarang, tapi terjadi pada zaman Rasulullah SAW, khususnya bagi pihak Quraisy. Jadi untuk orang-orang Quraisy dulu, ketika mereka especially nak berperang, maka di antara adat istiadat untuk zaman jahiliah, mereka akan tengok penerbangan burung ataupun burung.
ketika mereka, contohnya mereka ketika nak berperang ni, mereka nampak burung, kemudian burungnya lari ke arah kanan, contoh. Oh, maknanya ini ada tanda yang baik. Kita kemungkinan boleh menang. Ataupun adanya keberuntungan ataupun luck is on our side. Contohnya seperti itu. Tapi kalau burung-burung, segumpulan burung-burung tersebut lari ke arah kiri, oh, hari ini kita akan binasa. Ataupun hari ini kita tidak akan mendapatkan berita yang baik ataupun akan mendapatkan kabar yang buruk. Seperti itu. Maka ini pun tidak diperbolehkan dan haram di sisi Islam. Nah, kalau boleh nampak tu gambar, ini gambar saya ambil live. Ini kat dalam rumah orang tu. Sebelah kiri sekali nampak yang ada U shape tu. Ini dipanggil sebagai tapak kuda ataupun tapak kuda. Tapak shoe. Shoe horse. Horseshoe. Horseshoe, tapak kuda. Ini tapak kuda betul. Ni bukan tapak kuda yang untuk hari raya punya. Itu boleh makan. Itu insya-Allah tak ada unsur khurafat. Tapi yang ini ada unsur khurafatnya. Ini mereka percaya, untuk orang-orang dulu mereka percaya bahawasanya ketika digantungkan di atas rumah, maka jin-jin ni ataupun hantu-hantu ni ketika mereka melihat horseshoe ni, sesuatu yang ada ikatan dengan besi, mereka jadi rasa takut seperti itu. Ini pun amalan-amalan masih lagi. Dan ini saya ambil, tak silap saya 2 ke 3 bulan lepas. Adalah perkara yang sangat baru sekali saya ambil ni. Kemudian yang tiga tu ada satu lagi, ada kat bawah, ada kat atas dan kat tepi tu. Ini pun dalam-dalamnya pun ada macam-macam juga. Maknanya termasuk daripada azimat, termasuk daripada tangkal untuk menangkis jin-jin ataupun gangguan-gangguan yang ada pada rumah tersebut. Ini semua cara seperti ini, kalau nampak mak bapak ada masih lagi buat seperti ini, atuk nenek, ada makcik pakcik, turunkan. Turunkan insya-Allah. Baik. Sama seperti ini. Yang ini agak bahaya sedikit. Sebab apa? Kalau nampak tu ada bungkusan kuning kat belakang. Kemudian sebelah kiri tu ada kayu. Yang ini hati-hati. Sebab apa? Bila kita salah pegang, maka insya-Allah anda akan terkena elektrik. Sebab apa? Sebab kat bawah tu yang soket elektrik tu lah. Tak ada, saya main je. Tak ada, yang atas tu ya termasuk daripada tangkal-tangkal. So abaikan yang electricity tu. Itu pun termasuk gangguan. Dia kena bayar elektrik. Kalau tak bayar, itu gangguan. Itu confirm, saya rasa rumah confirm gelap. Gangguan besar. Baik. Ciri-ciri yang khurafat yang lain-lainnya juga ianya tidak didasarkan pada nas-nas syarak, sama ada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ia merupakan cerita-cerita rekaan, dongeng, khayalan ataupun kepercayaan yang karut. Sudah saya jelaskan juga. Ia bersumberkan kepada kepercayaan-kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam. Dia sebetulnya kenapa benda-benda seperti ini ada? Okey, untuk fahamkan untuk kita punya rumpun Melayu ni, dulu rumpun Melayu ni kita tak ada agamanya. Kemudian masuk daripada agama-agama yang lain, kemudian tersebar sampai ke rumpun-rumpun sama, Singapura, Malaysia, kemudian Indonesia dan lain-lainnya. Tersebar, kemudian baru masuk dakwah Islam. Maka di sini adanya percampuran. Jadi untuk zaman-zaman dulu ni, daripada tak ada agama, kemudian ada agama dan mereka dah tahu benda-benda sihir seperti ini. Cuma untuk zaman-zaman tersebut, mereka memakai sihir tersebut untuk komunikasi antara manusia dan juga alam yang gaib. Tapi ketika dah masuk ke dalam dakwah-dakwah Islam, dah masuk ke rumpun Melayu kita, maka di situ ada percampuran. Dialog ada, kemudian untuk menyihir orang ada, dan juga untuk menyembahkan orang lain pun ada. Tapi dimasukkan dengan cara-cara Islam. Contoh banyak sekali, seperti ada pemakai tadi, seperti tadilah saya katakan, ada yang pakai keris lah, ataupun ada yang pakai dengan winter melon dan lain-lainnya.
kemudian dibaca-bacakan, awal saja kita dapat dengar baca ayat kursi, baca Fatihah. Kita dengar pun Masya Allah, Masya Allah. Dimulakan dengan Al-Fatihah, dimulakan dengan ayat kursi, bagus. Alhamdulillah. Setelah itu dah habis, dah dia kita pun tak tahu apa dia baca. Seperti itu. Jadi benda seperti itu dia sebetulnya red flag ataupun sesuatu yang perlu kita kaji betul-betul apa yang dia bacakan. Kemudian ia berbentuk pemujaan dan juga permohonan kepada makhluk halus untuk tujuan yang memudaratkan dan menyeleweng dari akidah Islam. Sama seperti tangkal-tangkal yang tadi yang anda lihat tadi seperti khusyu, kemudian yang dalam bungkusan-bungkusan kuning tu, sebetulnya dalam kitab-kitab ruqyah sebetulnya para ulama mengatakan kemungkinan ada di antara jin-jin yang sendiri yang menjaga azimat tersebut, menjaga tangkal tersebut. Sehingga kalau ada jin-jin yang lain nak mengganggu ke apa, dia akan cuba untuk buang ataupun mungkin bersama dengan jin-jin yang lain. Dia asalkan apa? Dia asalkan dia melihat orang-orang muslimin, orang-orang yang bertakwa pada Allah, orang-orang mukmin, mereka melakukan benda-benda yang syirik, benda-benda yang khurafat, yang bermaksiat pada Allah SWT, itu adalah suatu kelebihan bagi jin-jin yang kafir tersebut. Maka kalau boleh kita buang benda-benda yang seperti ini. Ia menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur, pokok dan sebagainya untuk tujuan yang tertentu. Kan ada kan, kalau kat negara-negara tertentu, dia akan pergi ke pokok-pokok tertentu. Pokok beringin yang ini, kalau kita minta hajat kita kat sini, kita letaklah pisang, kita letak coklat ke, kita letak ayam ke, kita letak apa-apa saja. Nanti kita punya hajat akan terkabul. Kat bawah pokok ni kita letak, kemudian letakkan ini, letak itu, kemudian bakar dupa, bakar asap dan lain-lainnya. Maka itu termasuk daripada perkara-perkara yang syirik. Okay? Ia ada mempunyai unsur-unsur negatif pada akidah dan juga syariat Islam. Okay? Di sini dalam surah An-Nisa ayat 48 Allah Subhanahu Wa Taala terang-terang telah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Yang bermaksud apa? Allah Subhanahu wa taala tidak ampunkan dosa syirik sementara dia memaafkan dosa-dosa yang lain. Maka sesiapa yang mempersekutukan iaitu syirik kepadanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Maka di sini, tengok di sini bukan hanya isman sahaja, tapi Allah Subhanahu Wa Taala highlightkan lagi dengan kata, setelah kata isman, masukkan lagi kata aziman. Maka di sini adalah dosa, bukan hanya dosa yang biasa, tapi Allah highlightkan iaitu dosa yang besar. Maka hati-hatilah ketika kita melakukan dosa besar, maka di situlah kita punya ibadah akan terjejas, kita punya doa akan terjejas, apa ni semua. Maka sebaiknya untuk kita minta ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jauhkan kita daripada melakukan dosa-dosa yang besar, apalagi untuk dosa syirik. Okay. Nah, di sini bolehkah guna wafak dan juga azimat sebagai ikhtiar? Nah, okay, kita faham dulu apa kata azimat, wafak dan juga tangkan. So apa itu azimat? Ta'rif daripada azimat pula menurut Al-Mu'jam Al-Wasit. Okay. Maksudnya apa? Azimat Al-Azimah Ar-Ruqyah. So maksudnya azimat ni adalah jampi. Di sini kita kena faham, Ustaz, kenapa tiba-tiba yang tadi azimat kemudian masuk kepada ruqyah? Azimat bukan benda-benda yang ada unsur kesyirikan. Kemudian kenapa boleh jadi ruqyah? Nah, kata ruqyah itself, okay, ruqyah itself, so maknanya adalah jampi-jampi. Maka para ulama membagikan dalam kategori ruqyah tersebut terbagi pada dua kategori. Kategori yang pertama dipanggil sebagai ruqyah syar'iyyah, iaitu jampi-jampi ataupun pembacaan-pembacaan tertentu ikut kepada syariat ataupun landasan Islam. Yang bahagian yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah, iaitu jampi-jampi yang ada unsur syirik. Maka di sini dia tidak termasuk daripada yang syar'iyah, tapi masuk kepada yang syirkiyah. Syirkiyah. Okey.
Kemudian di sini juga dikatakan bahawa seseorang itu berjampi dan berazimat dengan kata-kata yang tidak dapat difahami. Nah, ini di antara cara-cara ataupun step-step untuk mengetahui kalau seseorang itu diikut kepada syar'iyah ataupun syirkiyah. Jadi syar'iyah biasanya dia akan terang daripada pembacaannya, tidak disembunyi-sembunyikan. Ataupun mungkin dia tanya, Ustaz yang tadi baca surah apa? Oh, surah ini, surah itu, doa ni apa? Doa ini, doa itu. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak dapat dipahami, sudah tak ada, kita tak faham maknanya, ataupun mungkin daripada tulisan-tulisan tertentu yang kita tak faham maknanya langsung, walaupun kita dah belajar bahasa Arab, kita tengok dari segi balaghah, daripada nahwu, saraf, tidak ada kaitannya langsung contohnya, maka itu termasuk daripada apa, azimat, seperti ataupun jampi-jampi yang perlu kita jauhkan. Baik, jadi di sini disebutkan juga di dalam kamus Al-Mu'jam Lughah juga disebutkan bahawa azimat ialah ruqyah, iaitu memohon pertolongan ataupun bantuan untuk memperoleh sesuatu perkara dengan menggunakan kekuatan yang melampaui kekuatan tabi'i. Okay? Maknanya adalah dia melakukan sesuatu yang di mana dia ada unsur kekuatan di situ. Dengan dia meminta dengan pertolongan-pertolongan, bantuan-bantuan dengan jin ataupun khadam. Nah, ini yang perlu saya tekankan di sini. Banyak orang dengar kata khadam. Yes. Oh, bila bunyi Islami je, Masya Allah. Ustaz ada khadam. Saya ada khadam. Oh, nampak Islami. Nampak macam bagus. Padahal dilarang dalam Islam mempunyai sesuatu ataupun meminta sesuatu kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Especially minta kepada jin. Jangan minta kepada jin. Dan katakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surah jin dikatakan, Allah katakan ada sebahagian daripada manusia yang meminta kepada sebahagian daripada kaum jin, fazaduhum rahaqa, maka sebetulnya dia akan menambahkan lagi kesesatan, dia akan menambahkan lagi adanya kerugian-kerugian, maka tidak diperbolehkan. Walaupun nama bunyi Islami ke apa, tak semestinya semua bunyi Islami itu semuanya ikut kepada hukum syarak kan. Seperti itu. Okay. Dia melampaui daripada kekuatan tabi'i. Tabi'i maknanya daripada kebiasaan daripada kita manusia. Okay. Kemudian, maaf kata, begitu juga dengan kalau kita tanya dengan seorang ustaz ataupun perawat ketika dia merawat kita, contohnya ada seorang yang terkena sihir. Yang ustaznya datang ataupun peruqyah tu datang ataupun perawat tu datang, dia bilang apa, yang ini yang sihir awak ni abang awak sendiri. Dan ini kes seperti ini banyak sekali terjadi dalam masyarakat kita. Yang sihir awak ni adalah abang awak sendiri, yang sihir ini adalah kakak awak sendiri. Maka itu tidak tabi'i, tidak termasuk daripada kebiasaan orang lain. Macam mana kita tahu yang sihirnya adalah abangnya? Macam mana dia tahu sihirnya adalah kakaknya? Tahu-tahu tidak terjadi seperti itu. Tahu-tahu itu adalah termasuk daripada fitnah. Nah, ini hati-hati. Jadi jangan percaya kepada orang-orang yang tidak ikut kepada kebiasaan orang lain. Sebab apa? Kita tak tahu daripada jauh macam mana rumah orang tersebut, ataupun tengok daripada jauh, ataupun jangan risau, nanti saya tolong tengok dari jauh, nanti saya hantar tadi yang kodam saya. Itu semua jangan percaya. Sudah. Okay. Kemudian kita tengok juga azimat ialah barang ataupun tulisan yang dianggap mempunyai sakti dan dapat melindungi pemakainya. Yang mana yang hanya melindungi kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungi kita melainkan Allah. Jadi kesimpulan daripada azimat ialah suatu bentuk permohonan untuk mendapatkan pertolongan ataupun bantuan bagi manfaat diri sendiri atau untuk memudaratkan orang lain dengan menggunakan objek-objek dan ayat tertentu yang dianggap mempunyai kesaktian dan kuasa-kuasa gaib yang melampaui kekuatan semula jadi apabila dijampi atau dipuja. Nah, begitu juga dengan keris-keris yang diisi di dalamnya. InsyaAllah, kalau awak pegang keris ni, ada terus, insyaAllah semua orang akan segan. Nah, pegang keris ni, simpan kat rumah, selalu asapkan, mandikan dengan air bunga pada malam-malam tertentu dengan bacaan jampi-jampi tertentu, maka insyaAllah rezeki awak akan terus datang. Benda-benda seperti ini, tak.
You nak rezeki, semuanya ada dalam Quran. You nak jalan solusi keluar daripada masalah, ada dalam Al-Quran. You nak apa saja, semua yang ada dalam Al-Quran. Dan kita boleh listkan apa sahaja yang anda perlukan, kita boleh semuanya daripada Al-Quran. InsyaAllah, itu sudah cukup. Dan tak perlu benda-benda seperti ini. Okey. Dan juga saya rasa daripada azimat-azimat di sini banyak yang alhamdulillah banyak yang kita sudah faham tentang ciri-ciri azimat, kepercayaan kepada kekuatan sesuatu benda bukan berdasarkan kepada nas syarak sama ada Al-Quran ataupun hadis, menjadikan tulisan-tulisan rajah-rajah dan objek-objek tertentu sebagai tangkal. Apa itu rajah? Itu nanti saya akan tunjukkan, ada beberapa gambar yang sudah saya siapkan tentang rajah-rajah tertentu ataupun wafak-wafak tertentu. Okay. Menggunakan jampi serapah yang dicampur adukkan dengan perkara-perkara kufur yang boleh membawa kepada kesyirikan ataupun syirik. Ini quite apa namanya banyak juga dalam masyarakat kita. Ada yang sebab untuk menyihir seorang itu ada beberapa perkara, di antaranya perlukan kuku orang tersebut, rambut orang tu, ataupun contohnya nama orang tersebut diben ataupun dibentikan kepada maknya. Kemudian daripada baju ataupun pakaian dalam orang tersebut. Nah, benda-benda seperti ini yang masih lagi dipakai dalam masyarakat kita. Dan juga berjampi kepada objek-objek ataupun raja-raja yang dicampur adukkan dengan ayat Al-Quran untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini pun banyak. Ini contoh seperti ini. Okay. So kalau kat sini, kalau sebetulnya saya tak tahu kalau nampak ke apa kan, dia sebetulnya Al-Basit, itu di antara nama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dicampur adukkan. Contohnya Basit kan, ba, alif, sa, sin dengan ta. Kemudian yang that's the first line, macam sudoku Ustaz, first line. Second line yang ba-nya hilang jadi alif, sin, ta, ba. Kemudian the next line, so maknanya dicampur-campur aduk-adukkan seperti itu. Dan ajaran seperti ini tak diajarkan dalam Islam. Okay. Dia sebetulnya ada di antara kitab yang difitnah kepada salah seorang imam, yang banyak sekali orang mengatakan bahawasanya imam tersebut Imam Azam, imam yang agung, yang kita semuanya kenal. Yang saya tak akan sebutkan namanya, sebab kalau saya sebutkan namanya nanti semua orang Google dan semua orang akan cari buku tersebut, buku wafak tersebut ataupun cara-cara untuk membuat wafak ataupun perkara-perkara seperti ini. Jadi dinisbatkan kepada namanya, dikatakan imam ini telah buat kitab ini, padahal tidak sama sekali. Sama seperti ini semuanya. So, ada nampak juga tu kuda laut. Nampak tak? On the right side, kat bahagian bawah, nampak tu kuda laut? Ya, bahagian belakangnya adalah sesuatu yang tajam. Nah, itu kepercayaan. Kemudian nampak ada jaring. Ini pun banyak sekali, either jaring seperti itu ataupun pakai jaring ikan. Jaring ikan kadang-kadang diletakkan kat dalam jaring ikan tu, diletakkan magnet ataupun besi berani, magnet. Biar apa? Mereka percaya bahawasanya ketika ada jin masuk dalam rumah, maka dengan magnet tersebut dia akan tarik kemudian masukkan dalam jaringan tersebut ataupun jala tersebut ataupun dalam fishing net tersebut. Wallahu a'lam. Macam mana boleh keluar pemikiran seperti itu, saya pun tak tahu sampai zaman sekarang. Alhamdulillah. Tengok. Ini orang saya tak tahu apa dia ini, tapi dia memang collection. Sebab saya tengok ramai yang dia beli daripada orang tersebut, kemudian dijual kepada orang ini, dan orang ini tetap beli sehingga dia rasa ketika saya bilang apa, boleh tak kita buang benda-benda seperti ini, boleh tak kita hancurkan, kita bakar benda-benda seperti ini, maka dia katakan apa yang pertama sekali soalannya, kalau saya buang benda-benda ni, saya akan terkena apa-apa tak? Nah, itu masalahnya. Ketika kita bilang bahawasanya, kalau saya buang benda-benda seperti ini, saya kena ke balik ataupun saya akan kena teruk tak ataupun dan lain-lain oleh makhluk-makhluk tersebut. Nah, di sini kita tengok kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjadi penjaga kita kan? Kan selalu kita selalu baca anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Di manakah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita? Kalau kita rasa bahawasanya ada sesuatu yang boleh memudaratkan kita, kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, kalau Allah takdirkan kita akan selamat, tapi benda ni buat jadi tak selamat, tak mungkin. Semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan kita melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang izinkan. So gitu. So you buat seperti ini, you buang benda-benda yang haram, you taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan jaga. Seperti itu. Tengok banyak sekali itu ya. Yang ini yang ada jam tu, yang jam tu bukan azimat. Yang jam tu memang dia punya jam. Tak ada kena mengena ya. Begitu juga dengan ni kendi ni. Ya, ini pun termasuk juga ni untuk orang-orang dulu diorang suka letak air-air kat dalam. Dengan keris-keris tertentu. Seperti ini pun saya ada tanya dengan orang tersebut, ada tak pengisian-pengisian di dalam keris-keris yang kecil-kecil seperti ini? Yes. Ada pengisian-pengisian katanya. Saya sudah isikan dengan khodam-khodam tertentu, dengan pembantu-pembantu tertentu. Jadi pada hari-hari sekian saya kena mandikan, pada hari-hari sekian saya kena asapkan, kena minyak-minyakkan dan lain-lain. Maka ini termasuk daripada perkara-perkara yang khurafat, yang ada unsur azimat dan juga tangkal. Ini juga sama. Ini sampai zaman sekarang sampai sekarang pun saya tak tahu ini apa, saya masih tengah cari lagi apa dia punya khasiatnya. Yang ini rajah. Azimat ataupun rajah. On the left side. Dan nampak ada gambar harimau. Innal ladzina farada 'alaikal Qur'an laraduka ila ma'ad. Ini dalam surah Al-Quran, dan sebenarnya ayat Al-Quran. Cuma ketika di yang kat bawah tu yang berbentuk seperti singa, ayat-ayat yang seperti ini yang kita tak dapat baca. Dan kebanyakannya macam mana bezakan antara wafaq dan juga rajah. Wafaq biasanya dia akan berbentuk seperti sudoku. Sudoku. Kemudian ada number-number kat dalam grid tersebut. Tetapi kalau nak tahu apa itu rajah yang seperti ini. Dia sama, tangkal juga. Akan tetapi rajah dia lebih kepada berbentuk seperti haiwan-haiwan tertentu. Boleh sahaja harimau ataupun burung, elang, ataupun daripada mostly ini dua je lah. Mostly dia macam seperti burung ataupun harimau, ataupun buaya dan lain-lainnya. So binatang-binatang yang ganas, yang binatang-binatang yang buas, biasanya ada seperti itu. Okey, ini rajah pun tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, tengok seperti ini. Kalau tengok, nampak tak yang ada grid tu seperti sudoku tu? Ini ada asma'-asma' ataupun nama-nama yang tak dikenali. Yang di mana banyak sekali daripada ulama-ulama ruqyah ketika mereka membahaskan tentang rajah-rajah ataupun wafaq-wafaq yang ada unsur yang seperti ini, maka banyak sekali ulama mengatakan bahawasanya di sini adanya pemujaan, iaitu dengan nama-nama ataupun khodam-khodam tertentu. Maka inilah nama-nama khodam-khodam yang ada contohnya kat situ kan. Saya tak akan sebutkan nama khodam-khodamnya, nanti memanggil nanti apa-apa kan, dah tengah buat online ni kan, jangan itu ya. So ada kat situ lah, Bush, ni semua dan lain-lainnya kan dah tersebut. Tak apa, Ustaz Aziz yang nanti tanggung apa-apa. Baik. Okay, so seperti itu, dengan ada gambar seperti ini, mayat dan lain-lainnya. So ini tidak diperbolehkan. Okay. Ni lagi, Allahu Akbar, tak ada gambar lain kita nak buat. Okay, contoh seperti ini pun sama juga. Dia contohnya ada kat paling bawah sekali di antara ayat, kata farraqta bainal ma' wan nar, maknanya engkau telah memisahkan atau membezakan, boleh, bainal ma' wan nar, di antara air dan juga api. Wa farraqta bainal yahud wan nasara,
Dan engkau juga membezakan ataupun memisahkan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini kembali kepada siapa? Nah, tak tahu siapa yang dipuja di sini, maka sama seperti ada nama-nama tertentu. Kan benda-benda yang menyeramkan seperti ini, jangan ini. Dan kita tengok ke atas tu, okay, ke atas tu ada macam ada on the right side and on the left side ada kata 5 lam dengan 5. Bawah ada jim tu kan. Dia seperti berbentuk muka orang. Nah, as I said tadi, sesuatu jampi-jampi yang tak difahami ataupun tulisan-tulisan yang tak difahami, yang contohnya seperti ini. Kita tak faham. Apa itu maksud daripada 5, apa maksud daripada lam ataupun jim, itu sahaja. Tak ada. Okay. Ini dia yang paling popular sekali dalam masyarakat kita, khususnya bagi anak-anak muda. Maaf kata, banyak sekali anak-anak muda dah start untuk beli benda-benda ni. Ini dipanggil sebagai minyak bulu perindu. So, benda tu yang nampak tu, yang akar-akar tu adalah akar-akar pokok. Dan daripada akar-akar pokok ni sebetulnya, mereka mengatakan bahawasanya kalau minyak tersebut diletakkan di dalam pinggan, maka dikeluarkan akar-akar yang ada dalam botol ni, maka akar tersebut akan bergerak. Maka dia katakan, oh, yang gerakkan ni adalah kekuatannya daripada jin tersebut dan lain-lainnya. Ataupun dikatakan malaikat-malaikat yang akan ini. Padahal tidak. Padahal kalau kita ambil sahaja akar tersebut, kita bersihkan, kemudian kita kenakan kepada air putih sahaja yang tidak diruqyahkan, air putih sahaja, maka akar bulu perindu ni dia tetap akan bergerak. Sebab apa? Dia memang unsurnya seperti itu. Jadi suatu keajaiban yang Allah SWT berikan, di antaranya keajaiban seperti ini. Dia memang akar pokok tu dah memang boleh bergerak pun, bukan disebabkan oleh ada kekuatan-kekuatan tertentu. Yang memberikan sesuatu tu menjadi haram tu adalah apa? Adalah isinya tersebut. Kalau nampak tu ada sama grid-grid kat dalam, ataupun macam ada sudoku-sudoku kat dalam, nah itu yang buat jadi sesuatu jadi haram. Maka pemakaiannya terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain, ini pun haram. Dan ini efeknya agak kuat juga, sebab ketika kita pakai bulu perindu, disapukan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, maka orang tersebut dia akan ingat kepada kita 24 jam, terus menerus. Even mimpi pun boleh mimpi dengan kita. Contohnya seperti itu. Dan banyak sekali orang-orang buat seperti ini. Begitu juga dengan pasangan suami isteri. Ada sebahagian suami yang anak isterinya melekat dengan dia pakai ini. Ada suami isteri, maaf kata, dalam proses penceraian. Kemudian si isteri ataupun si suami nak balik lagi, tapi pasangan yang lainnya tak nak. Maka diletakkan benda-benda seperti ini. Hingga datang balik. Maka tahuilah apa sahaja yang ada unsur haram, maka dia tidak akan kekal. Gitu. Jadi kita akan rasa, oh, isteri saya dah balik lagi dengan saya, ataupun tunang saya balik lagi dengan saya. Wallah, dia akan sekejap saja. Bila dah masuk balik ke dalam keadaan yang halal, maka di situ akan banyak yang gangguan, dan bila banyak yang gangguan, maka dia akan berpisah semula lagi. Dia akan begitu je terus. Jadi tujuan jin ni adalah untuk manusia ni bersyirik kepada Allah SWT. Itu yang kita perlu hati-hati. Okay, nampak? Banyak sekali ada. Dan salah satu platform, saya rasa semua orang pun tahu, platform media sosial ada yang jual seperti ini. Dan ratingnya saya tengok semuanya 5 star. Oh, saya bagus. Daripada kita punya ajar ngaji-ngaji ni semua kan ada rating kan dah. Ustaz ni ajar ngaji 3, saya kasi 3 star. Oh, bahagian yang bulu perindu semua kasi 5 star. Bagus. Masya Allah. Tukar. Dan ini dipanggil, yang ini quite common, ini dipanggil sebagai wafak ashabul kahfi. On the left side yang ni baru ni. Saya tak tahu kalau boleh di zoomkan ke tak boleh zoom ke apa. Ini kalau nampak di sini, ini dipanggil sebagai wafaq ashabul kahfi. Ini daripada atas ini, as'aluka ya man huwallahu alladhi. Ini adalah asmaul husna yang merah di sini. Asmaul husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 yang dimuliakan. Okey. Kemudian masuk ke sini, yang tak tengah-tengah di sini adalah nama-nama daripada Ashabul Kahfi.
ataupun dipanggil sebagai the seven sleepers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so the seven sleepers. Nah, nama-nama di sini ada dalam beberapa kitab-kitab tafsir memang ada menyebutkan, cuma dia tak sampai 100% lah. Mereka hanya agak-agak saja, ini lebih kurang nama-namanya dan lain-lainnya. Okay. Kemudian di sini yang paling besar di sini adalah kata Qitmir. Qitmir ini pun disebutkan dalam Al-Quran bahawasanya ada 7 daripada Ashabul Kahfi kan, 7 orang yang tidur yang dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di luar tu penjaganya adalah seekor anjing. Maka para ulama menafsirkan bahawasanya anjing tersebut dipanggil sebagai Qitmir. Maka ini dipanggil sebagai wafaq Ashabul Kahfi. Yang kenapa dilarang padahal Ashabul Kahfi, Ustaz? Kan ada dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Yes, betul. Cuma masalah di sini, nampak tak yang atas tu adalah nama-nama Asmaul Husna, nama Allah disandingkan dengan anjing yang ada kat sini. Itu masalahnya. Di mana kemuliaan Asmaul Husna di sini? Bukankah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala adalah nama-nama yang mulia dan tak patut disandingkan dengan binatang-binatang contohnya seperti itu. So, tidak diperbolehkan. Okay, so ini pun quite common dalam kita punya masyarakat juga. Baik. Yang ini pun sama juga. Ini dipanggil sebagai wafaq. As I said tadi, ataupun saya dah katakan tadi daripada awal, kebanyakannya ada grid-grid tertentu. Ini ataupun grid-grid seperti ini, sudoku-sudoku yang ada. Nampak adakah menggambar harimau, ada termasuk dengan rajah-rajahnya sekali. Nah, di sini mereka percaya bahawasanya ketika dia pakai jaket ni ataupun dia sarungkan kat badan dia, maka ketika seorang itu ataupun musuhnya datang kepadanya dan dihentakkan dengan pisau ataupun dengan benda-benda yang tajam, dia tidak akan memudaratkan orang tersebut. Maka ini banyak juga masih daripada masyarakat kita yang masih ada lagi, tapi biasanya disimpan, jarang sekali dipakai. Ini banyak saya confiscate daripada masyarakat. Okay. Kemudian di sini pun sama juga, yang terakhir di sebelah kanan itu ada namanya wafaq al-ikhlas. Wafaq al-ikhlas. Al-ikhlas iaitu surah dalam Al-Quran, iaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka di sini kalau kita tengok cara-cara di sini adalah ketika ayat Al-Quran dipisah-pisahkan dan di bahasa Indonesia diacak-acak. Diacak-acak ataupun di apa Ustaz macam cakap? Diacak-acak lah. Di apa Ustaz namanya? Ditunggang. Itu betul. Ditunggang balikkan. Seperti itu. Kalau kita tengok daripada awal, kata Qul huwallahu ahad. Okey, tak masalah. Betul. Allahus samad, lam yalid. Nah, ke mananya? Padahal di sini lam yalid ke bawah, walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian next punya, kulnya hilang. Jadi huwallahu ahad, Allahu samad. Kemudian jadi dia akan turun, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Al-ahad, Allah as-samad. So maknanya di sini adalah termasuk daripada istihza. Maknanya apa nak cakap bahasa Melayu istihza? Istihza ni mengolok-olok ataupun apa Ustaz kalau istihza dalam bahasa Melayu kita? Mengolok-olok ataupun menghina. Contohnya seperti itu. Betul, menghina. Jadi menghina ayat Al-Quran. Maka ayat Al-Quran tidak sepantasnya untuk dihilangkan sini, hilangkan sana, ditunggang balikkan sini sana. Maka itu tidak diperbolehkan. Dan juga di sini biasanya akan ada nama-nama Ghadab Fulan, Ibn Fulan, Israfil, Hamid, Hadad Kitab dan lain-lainnya. So it's quite common, dan biasanya kalau bila nampak, kadang-kadang dia akan ada 4 penjuru. So 1 atas, 2, 3, 4.
Dan biasanya empat-empat di sini kadang-kadang akan ada nama 4 malaikat ni, iaitu malaikat Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Israfil alaihissalam, Izrail alaihissalam. Okay. So biasanya mereka akan letak 4 ini. Nah, 4-4 ni diambil daripada mana? Kenapa boleh ada 4-4 malaikat di sini? Kenapa tak letakkan 10 yang wajib kita hafal saja kan? Tapi dia letak 4. Kenapa? Sebab kepercayaannya itu ambil daripada agama yang lain. Kalau siapa sahaja yang pernah tengok cerita Airbender, Avatar Airbender. Ustaz pernah tengok Airbender, Ustaz? Pernah? Yang botak-botak tu kan, yang ada dia punya ini dia. Dia ada apa? Dia punya arrow dia. Dia punya kekuatannya ada berapa, Ustaz? 4, Ustaz. Ada 4. Kekuatannya apa sahaja? Fire, wind, earth, water. Wind, water. Dia daripada satu bumi ni, semua satu alam ni, 4 unsur ni. Earth, fire, water dengan wind, dengan angin. Maka sama sahaja mereka pun mengambil 4 unsur ni. Malaikat Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Israfil alaihissalam, Izrail alaihissalam. Maka itu kepercayaan mereka. Padahal tugas-tugasnya malaikat ni sebetulnya bukan untuk menjaga manusia yang pegang wafak-wafak ni. Mereka mempunyai tugasnya masing-masing yang Allah SWT sudah tentukan kepada mereka. Wallahu alam, apa tugasnya malaikat Jibril untuk zaman untuk sekarang, kemudian Israel untuk mencabut nyawa dan lain-lainnya. Mereka mempunyai tugas-tugas sendiri. Gitu. Bukan untuk menjaga manusia yang bawa wafak seperti ini. Jadi nampak sangat betul lah, daripada Ustaz Aziz memang selalu tengok inilah Airbender. Bagus, Ustaz. Teruskan, Ustaz. Jadi bagus. Maknanya apa? Ketika kita melihat cerita-cerita seperti ini, ada unsur-unsur yang boleh kita pelajari. Okay, that's good. Alhamdulillah. Boleh, baik. Boleh guna wafak dan juga azimat sebagai ikhtiar. Nah, amalan memuja jin dan memohon pertolongan daripadanya seperti yang selalu dilakukan oleh seseorang bomoh ataupun dukun adalah syirik dan menyesatkan. Orang-orang yang bersubhat dan menggunakan jin seperti tukang sihir dan tukang tenun adalah tergolong di dalam golongan orang-orang yang bodoh dan menzalimi diri sendiri. Ini dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Yang maksudnya apa? Dan jangan engkau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu walau kamu menyembahnya, dan tidak pula memberi bencana kepadamu jika kamu tidak menyembahnya. Sebab jika engkau lakukan itu, maka sesungguhnya engkau termasuk daripada orang-orang yang zalim. So hati-hati di sini ya. So jangan, tak payah, tak perlu pakai wafak azimat, tak payah. InsyaAllah Allah boleh jaga. Minta dengan Allah. Nah, yang tadi saya sudah sebutkan kan tadi, kalau seseorang itu datang kepada bomoh, datang kepada dukun, walaupun minta dukun tu untuk sembuhkan, apakah diperbolehkan? Maka di sini sudah saya share tadi, apa akan terjadi kepada orang-orang yang meminta pertolongan kepada orang-orang tersebut. Maka ini sangat masyhur sekali. Rasulullah SAW bersabda, man ataka hinan au arfafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Yang bermaksud apa? Sesiapa mendatangi dukun ataupun tukang ramal. Di sini tak semestinya dia Ustaz, saya ikut-ikut je, saya duduk kat luar gitu, saya tengok-tengok gitu. Tak. Yang penting kita dah datang ke situ. Okay? Kepada dukun ke tukang ramal ke apa, walaupun kita pergi sana, saya nak try je Ustaz. Saya bukannya percaya sangat, try. Sama juga. Will be the same. Lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Islam. Okay? Jadi hati-hati. Dan juga ada juga siapa sahaja yang datang kepada tukang dukun atau tukang ramal, maka solatnya itu tidak akan diterima selama 40 malam. So ada yang hadis-hadis yang lain seperti itu. Maka hati-hati.
walaupun kita rasa. Dan ada mungkin yang pergi berdasarkan recommendation. Ustaz, saya tak tahu, saya abang ipar saya yang cakap suruh pergi sini, ataupun tukang urut saya yang bilang suruh pergi sini. Kalau kita dah tahu ada suatu unsur, ada kesyirikan macam tadi, tak baca, kita tak tahu apa yang dia baca, ataupun dia ada assistant, dia kasih assistant dia tu dirasuk oleh sesuatu. Once kita nampak seperti itu, sudah stop. Kalau perlu balik, balik terus. Jadi jangan diteruskan. Sebab apa? Ketika kita teruskan, maka takutnya gangguan yang kita ada ditambahkan lagi dengan gangguan yang baru. Maka dah campur aduk, dah macam rujak, dah susah dah. Okay? So, selagi mana kita boleh back off, kita back off. Dan juga hadis melarang memakai azimat, tangkal dan juga tamimah. Okay? Di sini dikatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah." Yang bermaksud, barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada tamimah ataupun azimat, tangkal-tangkal ni semua, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyelesaikan urusannya. Maknanya sebab apa? Di antara dia pakai tangkal sebab apa? Sebab dia nak dipermudahkan urusannya. Contoh dia pakai tangkal ini biar apa? Biar wibawa, biar orang nampak semuanya okey. Takkan ada masalah. Ataupun dia ada masalah-masalah tertentu, dia pakai ini, insya-Allah tak akan ini. Seperti itu, maka Allah SWT tidak akan menyelesaikan urusannya. Maka apa? Dia akan terus menerus berpanjangan sehingga dia akan rasa letih diri sendiri. Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada kerang untuk mencegah daripada ain, dia sebetulnya wada'atan. Okey? Wada'atan ni sebetulnya dia bukan ni kerang-kerang tau. Dia sebetulnya adalah batu pantai. Dia seperti batu pantai. Untuk zaman-zaman jahiliah dulu, orang-orang Quraisy mereka suka letak batu-batu pantai ni, wada'atan, wada'ah. Mereka akan letak di kuda-kuda mereka ataupun di unta-unta mereka. Mereka akan gantungkan di leher unta-unta ataupun kuda-kuda. Biar apa? Biar tidak terkena daripada penyakit ain. Padahal tidak ada pun. Jadi seperti ini di antara amalan-amalan orang-orang Quraisy pada zaman jahiliah dulu. Jadi ketika Nabi SAW pun mengeluarkan hadis tersebut, agar apa? Agar kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman jahiliah dulu. Okay? Iaitu mencegah daripada ain ataupun mata hasad ataupun iri, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan kepadanya jaminan. Okay? Hadis riwayat daripada Imam Ahmad. So ini pun masyhur juga ataupun popular sekali hadis tersebut. Dan juga ada hadis yang lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam absara ala adudi rajulin khalqatan urahu faqala min sufrin faqala wayhak ma hadhihi qala min alwahinah qala amma innaha la taziduka illa wahnan in bidha anka fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Yang maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di lengan seorang lelaki gelang yang dinampakkan padanya. Lelaki tersebut berkata bahawa gelang itu terbuat daripada kuningan. Kuningan tu warna apa? Kuning lah. Dia ada, nanti you boleh Google kuningan tu, dia warna kuning. Benda. Lalu beliau berkata, untuk apa engkau memakainya? Maka lelaki tadi menjawab, ini dipasang untuk mencegah daripada wahina. Wahina itu apa? Penyakit yang ada di lengan atas. Okay? Maka Nabi SAW lantas bersabda, gelang tadi malah membuatmu semakin lemah. Buanglah seandainya engkau mati dalam keadaan masih mengenakan gelang tersebut, engkau tidak akan beruntung selamanya. Maka di sini pun telah terjadi. Salah seorang yang datang pada Nabi SAW. Dan tak silap saya, ada pun dalam hadis yang lain bahawasanya ada 10 sahabat yang nak baiat kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ambil baiat ataupun terima baiat 9 orang sahaja. Kemudian yang satu lagi ditinggalkan. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan yang satu itu sedangkan engkau mengambil baiat 9 yang lain? Maka dikatakan, aku telah melihat ada penggantungan azimat ataupun tamimah ataupun tangkal pada dirinya. Maka aku tidak mengambil baiat orang tersebut. Maka di sini Nabi SAW pun sangat strict
tentang perkara-perkara yang ada hubungan tentang azimat, tangkal dan juga tangkal tamimah. Okey. Baik, Islam telah mengharamkan amalan khurafat kepada manusia menurut Al-Quran dan Al-Hadis sebagai petunjuk jelas kepada manusia. Amalan khurafat dan menyeleweng dan berkait rapat dengan syirik amat dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala dan amat dicegah dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Jin ayat ke-6 yang tadi saya bacakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang lelaki daripada kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa lelaki daripada kaum jin, tetapi mereka iaitu jin menjadikan mereka manusia itu bertambah sesat. Fazaduhum rahaqa. Okay. Okey, ini juga pun ada juga di sini. Sebetulnya panjang juga. Okey. So di sini pun ada tentang dalam surah Sad ayat 82 hingga 85. So iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Maka Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Okay. Dan ini tinggal sikit lagi. Tentang sihir pula. Ini saya rasa banyak orang minat tentang yang sihir ni. Okay. So sihir adalah daripada segi istilah merupakan satu perbuatan menyakiti ataupun mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang disihir secara tersembunyi, iaitu ghaib, yang melibatkan makhluk halus dan dilakukan di luar hukum alam bagi mencapai tujuan tertentu. Contohnya menyakiti seseorang, mengubati penyakit dan juga meramal masa hadapan. Di sini ramai orang fikir, oh sihir tu adalah menyakiti orang lain ataupun membuat seorang tu hingga mati. Padahal dalam pengobatan pun ada unsur sihir. Maknanya dalam unsur pengobatan tersebut ada unsur-unsur yang syirik. Dalam pengobatan tersebut ada unsur-unsur yang ada kaitan dengan najis, ataupun ada perbuatan-perbuatan yang haram yang harus dilakukan demi untuk mendapatkan kesembuhan. Contoh seperti itu. Maknanya apa? Nak sembuh, boleh. Awak nak kena hadirkan kambing yang, contohnya, kambing yang maaf kata, yang kurang anggota badannya, ataupun warna hitam. Kemudian dipotong lehernya tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian daging tersebut atau kepala tersebut diletakkan di hutan-hutan tertentu pada waktu-waktu tertentu. Contoh seperti itu, insya-Allah awak akan sembuh. Nah, itu tak diperbolehkan dalam Islam dan banyak sekali dalam masyarakat kita masih juga ada. Even kat pasar-pasar, saya tengah jalan kat pasar, salah satu pasar kat daerah North. Saya tengah jalan, ada seorang lelaki ini datang kat saya. Tanya, awak nak ubat tak? Nak berubat tak? Saya bilang berubat tu macam mana? Saya ada buat ubat. Jadi kalau siapa-siapa ada penyakit ke apa, kita boleh pindahkan ke binatang tersebut. Kemudian binatang tu nanti kita akan sembelihkan apa ni semua. Maka itu hukumnya pun haram juga. Maknanya kita menyakiti binatang tersebut, dan daripada binatang tu kalaupun ada penyakit yang sudah dipindahkan pun dengan unsur apa tu? Kemudian kalau binatang tu dimakan oleh siapa? Dimakan oleh manusia juga. Manusia semua jadi ada penyakit seperti itu. Ia tidak diperbolehkan. Penggunaan istilah sihir dalam alam Melayu pada kebiasaannya merujuk kepada ilmu hitam. Okey. Dan contohnya ada seperti ini. So ada yang berbentuk kepala, tangan, badan dan juga kaki. Biasa ataupun kita panggil sebagai voodoo. Jadi voodoo tak semestinya dia berbentuk seperti itu. Dia boleh sahaja daripada Barbie doll ke, ataupun daripada kayu-kayu yang dibentukkan seperti orang tersebut. Ini dalam kaedah sains dipanggil sebagai law of similarity. Okay? Law of similarity. Similar. Maknanya ada hukum yang ada kaitan dengan sesuatu yang similar ataupun serupa. Begitu juga dalam pengobatan juga. Kalau kita tengok untuk almond, kalau pernah nampak kan biji almond. So almond sebetulnya kalau tengok daripada bentuknya similar
daripada kita punya badan kita atau tubuh kita, apa elemen bagusnya, untuk apa manfaatnya? Untuk otak. Maka kalau kita tengok sebetulnya, you boleh try Google, elemen dan juga otak very similar daripada segi gambarnya. Maka ini diambil, dia kata law of similarity. Begitu juga untuk orang-orang Cina, daripada bangsa Cina, mereka suka sekali dengan ginseng. Sebab apa? Mereka percaya bahawasanya ginseng boleh memberikan badan kita kesihatan bagi badan kita. Yes, betul. Ginseng pun betul, banyak sekali manfaatnya. Bagus. Siapa saja nak minum ginseng, makan ginseng, silakan, tak masalah. Nah, law of similarity-nya mana? Bila kita angkat ginseng daripada tanah, dia akan ada akar-akarnya berbentuk seperti manusia. Maka bagus untuk kita punya tubuh kita berbadan. Ini sama, law of similarity. Jadi jika seseorang itu menyihir orang lain, maka di antara dipakai adalah yang seperti tadi, voodoo, maka dipakai sebagai law of similarity. Okay, itu nanti saya akan masukkan lebih lagi lah. Itu more to science. Baik. Perlukah kita percaya sihir itu wujud? Yes, kita kena percaya. Dan juga banyak sekali daripada ulama-ulama yang telah membahaskan tentang ini, bahawasanya Rasulullah SAW pun pernah disihir oleh Labid bin A'sam. Okay, Labid bin A'sam adalah seorang bumuh ataupun dukun pada zaman Nabi SAW daripada bangsa Yahudi, yang di mana terkenal sekali. Labid ni dia termasuk daripada orang-orang yang pandai sekali dalam black magic ataupun ilmu hitam. So ada yang menafsirkan bahawasanya yang menyihir Nabi SAW adalah Labid bin A'sam, dan juga ada juga yang meriwayatkan bahawasanya yang menyihir Nabi SAW adalah anak perempuan daripada Labid bin A'sam. Wallahu alam namanya siapa, tapi katanya jelasnya adalah anak perempuannya. Maka di sini pun kita perlu percaya bahawasanya sihir menyihir ini wujud. Dia sebetulnya dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang banyak sekali selalu dibaca oleh peruqyah-peruqyah ataupun daripada perawat-perawat, iaitu sangat masyhur sekali, kata wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Itu sampai ke bawahnya. So ini ayat 102. Ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang sihir. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi untuk untuk zaman Nabi Sulaiman AS, banyak sekali syaitan-syaitan ni mereka mengajarkan kepada manusia tentang ilmu-ilmu sihir. Okay. Kemudian Nabi Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Sebab apa? Mereka melihat bahawasanya Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh berbicara dengan binatang-binatang, boleh naik atas angin dan lain-lainnya. Ini termasuk mukjizat lain. Para nabi, para rasul, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat-mukjizat. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihissalam dan lain-lainnya. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Cuma kita tak berbandingkan perkara tersebut dengan manusia. Kenapa nabi boleh ini, habis kita tak boleh? Tak, sebab mereka adalah nabi. Itu di antara Allah SWT berikan untuk membezakan antara kita sebagai orang biasa dan mereka sebagai nabi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka dikatakan Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi yang kafir itu adalah syaitan-syaitan. Mereka mengajarkan sihir, yu'allimuna an-nasa sihra. So mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon. Okay. Iaitu dua malaikat, iaitu Harut dan juga Marut. Okay. So dua malaikat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan kepada manusia bahawasanya ilmu-ilmu sihir ni semua adalah perkara-perkara yang haram dan juga mengkafirkan. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cubaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, iaitu malaikat tersebut, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan juga isteri. Nah, ini sangat penting sekali. Dalam ayat di sini, para ulama mengambil suatu hukum bahawasanya ada dalam sihir tersebut dipanggil sebagai sihir tafriq.
tafriq, diambil kata farraqa yufarriqu tafriqan. Okey. Di sini tafriq maknanya memisah antara suami dan juga isteri, antara ibu dan juga anak, antara sahabat dengan sahabat, saudara dengan saudara. So maknanya yang tadinya rapat, dia jadi terpisah. Di antara contoh-contohnya seperti apa? Antaranya ketika melihat muka jadi benci, kemudian tak nak tidur sama-sama kalau suami isteri, kemudian ketika berjauhan rasa rindu, ketika dah berjumpa asyik nak marah-marah, perkara-perkara yang kecil jadi besar seperti itu, ataupun lihat pasangannya, muka pasangan yang lain-lainnya nampak macam, maaf kata, rupa-rupa yang menyeramkan sehingga dia tak nak berdekatan dan lain-lainnya. So banyak sekali, itu dipanggil sebagai sihir tafriq. Baik. Kemudian faktor mengamalkan amalan khurafat, iaitu disebabkan oleh iman yang kurang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan sukar membezakan amalan yang benar dan juga amalan yang khurafat. Maka di sini, yes, kita tahu al-iman yazid wa yanqus. Iman ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya. Menurut sebahagian daripada ulama kan, tengok. Tapi di sini perlu kita membezakan bahawasanya ada sesuatu yang keluar daripada Islam, ada sesuatu yang tidak berlandaskan Islam, ada yang sesuatu yang tak ada nasnya, maka rujuklah kepada pakar-pakarnya, rujuklah kepada asatizah-asatizah yang ada. Rujuklah kepada para ulama-ulama yang ada, mana yang terdekat ataupun daripada masjid-masjid yang mana, tanya kepada asatizah tersebut. InsyaAllah mereka akan jawab. Jadi kalau rasa ragu-ragu dengan sesuatu, tanya kepada mereka. InsyaAllah mereka akan berikan jalan keluar, insyaAllah. Terpengaruh dengan masyarakat yang bebas mengamalkan perkara khurafat. Ini pun banyak sekali. Okay? So dia terpengaruh dengan masyarakat. Dia tak semestinya ramai orang buat maknanya adalah suatu perkara yang betul. Tak. Kadang-kadang ramai orang buat tu adalah perkara yang salah. Kan even dalam Al-Quran, aktsaruhum la ya'lamun, aktsaruhum la yashkurun, aktsaruhum la yafhamun. Dalam Al-Quran banyaknya Allah SWT sebut kebanyakan daripada mereka tidak memahaminya. Kebanyakan daripada mereka tidak mensyukurinya. Kebanyakan daripada mereka dan lain-lain. So tak semestinya banyak, dan Allah SWT sebutkan wa qalilan ma tashkurun. Mana ada sedikit daripada orang-orang yang bersyukur pada Allah. Ada sedikit daripada orang ni yang memahami. Ada yang sedikit-sedikit daripada orang ni yang memakai akal mereka untuk berfikir. Dan banyak sekali. Dia tak semestinya banyak ataupun ramai orang buat betul. Yang sedikit salah tak. Dia boleh saja sebaliknya. Okay. Kemudian ingin mencari jalan mudah untuk menjadi kaya dan juga terkenal. Ini disebabkan oleh egonya ataupun nafsunya. Mengapa masih ada yang mengamalkan sihir? Yang pertama adalah perasaan dendam seseorang terhadap orang lain. Maka ini hati-hati, kalau ada dendam, ada iri, ada sakit hati, ada mata merah, buang. Jangan sampai ada sifat-sifat yang tidak baik seperti ini. Dia sampai, saya masa itu saya keluar negara, kemudian ketika saya tengah berbual dengan seseorang ni yang sudah menjadi kawan, kemudian dia tanya satu question yang di mana terus saya rasa macam agak tersinggung. Tapi macam nak cakap tersinggung pun tak pun, wallahu a'lam. Tapi dia bilang apa? Kalau maaf kata, kalau orang putih, Mak Saleh, kalau orang putih, mata dia orang warna apa? Dia bilang, saya bilang lah, banyak lah. Kadang-kadang mata biru, warna hijau, apa. Habis, kalau dia cakap, kalau Melayu, warna mata tu warna apa? Saya bilang, hitam ke? Hitam, macam coklat-coklat ke apa? Dia cakap, tak. Saya cakap, selalu saya nampak saya cakap, tak. Mata merah. Terus saya macam, sebab apa? Dia boleh sampai keluarkan that joke disebabkan terlalu banyak sekali terjadi dalam masyarakat kita, iaitu mata merah ataupun iri hati. Ini perlu buang. Jangan sampai itu. Kita sebagai umat Melayu Singapura khususnya, kita tahu tentang sopan santun, kita tahu tentang adab. Ketika nak jalan pun kita akan tunduk. Ketika kita berbual pun jelas dan kita tundukkan pandangan dan lain-lain. Maka itu termasuk daripada adab-adab.
yang mana perlu kita hidupkan daripada yang dulu sehingga zaman sekarang. Macam mana orang-orang dulu ajar kita untuk terus beradab, tidak diajarkan untuk iri hati ataupun mata merah. Okay? Kemudian ada iri hati dan kelebihan ataupun kedudukan seseorang, ada perasaan benci, hasad dan dengki terhadap seseorang, tujuan memisahkan dan merosakkan rumah tangga seseorang, tujuan untuk menyakiti seseorang. Maka ini semua termasuk daripada alasan kenapa orang-orang masih lagi mengamalkan amalan sihir. Dan untuk zaman sekarang pun sama juga. Jadi masih lagi diamalkan. Okay? Dan yang terakhir sekali saya rasa ni tinggal berapa lagi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala izinkan sihir berlaku? Maka di sini masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Nah, yang saya nak tekankan di sini surah Al-Baqarah ayat 102, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Maksudnya apa? Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya tersebut kecuali dengan izin Allah. Di sini sudah saya highlight, saya boldkan di sini. Kecuali dengan izin Allah. Maknanya apa? Ustaz, saya dah selalu solat, saya tak pernah tinggalkan puasa, saya selalu baca Al-Quran, saya selalu zikir hadian, saya selalu makan kurma dan lain-lainnya. Kenapa saya sihir? Kenapa boleh tembus ni? Jawapannya mudah sekali. Allah yang izinkan. Dan ketika Allah izinkan, maka benda tersebut akan berlaku. Dan jikalau Allah tidak mengizinkan seseorang itu terkena sihir, maka insya-Allah tidak akan berlaku dan tidak ada sesuatu pun yang boleh menembus takdir Allah tersebut. Tak. Okay? Jadi di sini perlu percaya dan saya selalu nasihatkan, selalu redha dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada manfaat di sebalik tersebut. Pasti ada hikmah di balik ujian tersebut. Jadi di sini Allah mungkin nak kita lebih dekat dengan Allah dengan tambahan-tambahan daripada ibadah, dengan zikir, dengan amalkan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Bukan hanya sahaja daripada amalan-amalan, makanan pun sama. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kita melalui sunnah-sunnahnya ketika pada bulan Ramadan. Tak cukup ke 30 hari pada bulan Ramadan tu, kita tiap kali buka puasa tu makan kurma, makan kurma, makan kurma. Dalam bulan Ramadan tu tak mengumpat orang, tak bohong, tak mengatakan sesuatu yang keji, jaga lisan kita, jaga sikap kita. Pada bulan Ramadan semuanya dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan untuk menjadikan suatu habit, dia perlukan 30 sampai 40 hari. Bukankah 30 hari itu Allah Subhanahu Wa Taala dah khususkan untuk diri kita? Maknanya Allah nak kita bersihkan diri kita daripada zahir dan juga batin, bersih 30 hari. Allah dah ajar. Begitu juga Nabi Muhammad SAW pun dah ajar. Bukankah setelah itu ada lagi puasa 6 Syawal? 36 hari. Takkan 36 hari itu tak boleh jadi suatu habit untuk diri kita untuk terus amalkan dengan makan kurma, dengan makan makanan benda-benda yang sihat, dengan tidak mencaci maki orang lain, jaga pandangannya, jaga mulutnya, jaga pergerakannya. Begitu juga. Jadi seperti itu. Jadi tak semestinya orang tu terkena sihir ke apa, maknanya kurang ibadahnya apa semua. Kadang-kadang Allah nak kita lebih dekat dengan Allah SWT dengan cara-cara yang lain. Dan mereka mempelajari sesuatu mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Ya. So ni di antara nasihat-nasihat yang ingin saya ketengahkan di sini juga kepada orang-orang yang masih lagi melakukan tentang sihir-sihir ataupun masih lagi ada hasad dengki kepada kawannya, kepada saudara maranya disebabkan oleh ucapan mereka. Tak ada masalah. Maafkan saja. Maafkan. Bukankah kita selalu minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengharap Allah ampunkan dosa kita? Maka ampunilah manusia lain. Bagaimana kita nak Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa kita? Jadi begitu. Walaupun kita tahu kita dosa dengan Allah SWT banyak,
Yang orang tu dosa dengan kita sikit je, bukan terlalu banyak sangat pun, macam mana kita dosa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ampunkan mereka, maafkan mereka. Dah, sudah, redha sahaja. Okay? Jangan lakukan perkara yang syirik. Kemudian daripada surah At-Taubah pun sama juga. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Okay. Nah, ini ada di antara amalan untuk menghindari gangguan sihir. Ini ada antara last topik, Ustaz. Okey, bacakan surah Al-Fatihah, Ayatul Kursi, surah Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas. Okay. Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Okay. Maka selalu amalkan. Kalau seorang itu rasa dirinya, Ustaz, saya rasa tak tahu saya ni kena sihir ke, ataupun saya rasa macam asyik muntah-muntah, sakit kepala dan lain-lainnya. Pegang tempat-tempat yang mana sakit tu. Pegang kepalanya, pegang dadanya, pegang perutnya. Sambil bacakan apa? Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Oh, Ustaz, senang Ustaz. Saya pegang Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Tak, bukan masalah gitu. Maknanya baca dia punya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu. Bukan pegang je Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Oh, dah habis. Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Bukan gitu. So, maknanya baca dia punya ayat. Dan ketika baca tu, yakin dengan bacaan tersebut. Kalau boleh belajar tajwid, makharijul huruf, sifat hurufnya, kalau boleh betul, sebaiknya. Tapi kalau rasa macam masih lagi belajar ke apa, tak apa, baca sahaja tu. Try your very best. Tapi sambil belajar dengan asatizah kita. Di sini, sekiranya kamu pergi ke katilmu, maka bacalah ayat kursi. Kamu akan diiringi oleh seorang penjaga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu malaikat, dan syaitan tidak akan mendekatimu sehingga waktu pagi. Ini yang diamalkan oleh Nabi SAW ketika beliau sebelum tidur. Beliau akan angkat kedua tangannya, kemudian ditiupkan, baru dibacakan ayat-ayat perlindungan, di antaranya ayat kursi dan juga 3 kul, kemudian diusapkan daripada hujung kepala hingga ke hujung kaki. Seperti itu. Okey. So, amalkan. Yang kedua adalah bacakan surah Al-Baqarah. Sebagaimana saya katakan tadi, siapa sahaja yang baca surah Al-Baqarah, maka pada satu rumah, maka syaitan tidak akan masuk pada rumah tersebut. Okay. Kemudian dengan zikir. Di antara zikir yang paling mudah sekali untuk kita amalkan adalah kata La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang biasa setelah solat, amalkan kalau boleh. Tapi kalau ikut daripada para ulama ruqyah, memang disuruh amalkan setelah solat subuh 100 kali, setelah solat maghrib 100 kali. Oh lama Ustaz, banyaknya 100 jadi 200. Tak boleh setelah solat 40 kali. 40 macam banyak Ustaz. Okey, kalau macam itu, setiap kali solat 20 kali. Jadi 20 kali 5 dah 100 dalam sehari. Begitu. Okay. Ini dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua-duanya boleh, tidak ada masalah. Maka Rasulullah SAW telah berkata, barang siapa setelah solat subuh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, sementara kakinya masih terlipat, belum beranjak daripada tempat solat dan belum berbicara, maka dicatat baginya 10 kebaikan, dihapus 10 kejahatannya, dan derajatnya ditinggikan. Selama hari itu, dia akan terpelihara daripada setiap sesuatu yang tidak diinginkan dan dijaga daripada gangguan syaitan. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Jadi amalkan. Dia walaupun kita nampak macam selalu baca, bila baca itu kita amalkan, insya-Allah tidak akan terkena. Okey. Kemudian doa ini hendaklah diamalkan dengan yakin sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung diri kita, dan tidak akan datang apa-apa mudarat pun kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini juga boleh dijadikan sebagai pelindung daripada sebarang wabak dan menghalang orang yang cuba melakukan perkara yang tidak baik, iaitu kejahatan kepada kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Okay? Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang bersama namanya itu, apa-apa sahaja di bumi atau di langit tidak boleh memberi mudarat, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala
Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okay? Ini di antara cara ini sebetulnya. Kalau kita ragu air ni, contohnya, air ni ada unsur sihir, maka pegang air tersebut sambil dibacakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Jika ada unsur sihir kat dalam, ataupun orang dah buat macam tadi kan, maaf kata nasi kangkang ataupun air yang sudah disihirkan dan lain-lainnya, especially untuk makanan dan minuman, maka benda-benda tersebut akan pecah ataupun akan rasa panas dan dia akan pecah. Kalau daripada plastik, biasanya tangan kita sendiri yang akan terbuang. Dan ini pernah terjadi pada salah satu pesakit saya. Dia amalkan, kemudian dia rasa tangannya itu seperti di macam cakap, diplecokkan, entahlah, wallahu a'lam bahasa Melayu macam mana saya nak pakai ni. Dia ini kemudian jatuh cawan tersebut. So boleh amalkan seperti itu, okey. Alhamdulillah, saya rasa. Dan makan-makanan sunnahnya madu, kurma, ajwa 7 biji. Siapa sahaja yang makan 7 biji kurma ajwa pada waktu pagi tidak akan memberi mudarat sebarang racun maupun sihir kepadanya pada hari tersebut. Ini amalkan. Ajwa. Baik. Obat saudak pun sama. Boleh kita amalkan. Di antaranya, dia adalah penawar bagi segala penyakit melainkan asam. Sam tu maknanya apa? Al-maut, iaitu kematian. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Syakran. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Penonton sekalian, Al-Fadhil Ustaz Fadli telah berkongsi banyak sekali ya, selama lebih kurang dalam 1 jam 40 minit ya. Masya Allah, sangat padat. Banyak sekali tentang penakrifannya, khurafat, sihir dan sebagainya. Apakah contohnya? Ya, banyak sekali yang biasa kita dengar, ya, masyarakat kita amalkan. Ya, sajian lah, menurun lah, santau lah, azimat lah dan sebagainya. Dan kemudian banyak sekali lah sebab-sebab kenapa ia terjadi. Antaranya kelemahan iman, terpengaruh dengan amalan masyarakat dan juga ingin mencari jalan mudah. Orang kata shortcut lah, nak cepat kaya, nak cepat terkenal dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, akhir sekali Ustaz telah kongsikan pada kita amalan-amalan yang boleh berlindung kita ya, daripada terkena gangguan sihir ni dan sebagainya. Tapi Ustaz, saya rasa sekejap je lah sebab masa pun dah singkat. Banyaklah sekali pertanyaan daripada penonton kita. Ya, viewers pun Alhamdulillah, ya, maintain lah 200 ke atas ya di Facebook. Masya Allah. Dan sebab tu sangat hangatlah topik kita ni. Jadi Ustaz, Share. secara ringkas lah, ada beberapa persoalan. Mungkin yang pertama, bagaimana kita kenal pasti tanda-tanda kita terkena perbuatan sihir, dan mungkin bilakah waktunya untuk kita seek help lah, yang kita ni perlukan perubatan ruqyah dan sebagainya. Dan mungkin bagaimana kita nak bezakan antara gangguan mental ke ataupun gangguan sihir dan sebagainya. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawabkan soalan tersebut, yang pertama sekali saya masuk yang tadi last kali, macam mana nak bezakan antara sihir ataupun gangguan dan juga mental health, maknanya ada isu dengan mentalnya. Itu perlukan kepakaran tertentu dan juga jam terbang tertentu. Maknanya jam terbang tu maknanya experience. So daripada situ dapat membezakan. So itu memang kena panggil peruqyah. Jadi tukang rawat, jadi dia akan tahu bahawasanya anda terkena sihir ataupun ada isu mental health. Okay, that's one. So the other part is macam mana tadi? Soalan dia macam mana kita tahu yang diri kita ni telah disihir ataupun telah terkena gangguan. So di antara yang sangat mudah untuk kita ini kan adalah selalu mimpi-mimpi buruk. Seperti apa? Jatuh daripada tempat yang tinggi, mimpi terbang, mimpi dalam lautan tenggelam ataupun di tengah-tengah lautan, mimpi dalam hutan-hutan yang ada rumah-rumah sebuah, ataupun mimpi dalam toilet dengan najis-najis, mimpi ular, mimpi tikus, mimpi kucing, mimpi buaya, haiwan-haiwan buas, anjing hitam, ataupun mimpi menggendong baby, mimpi diberikan sesuatu, banyak sekali ya sebetulnya seperti itu. Ustaz, mimpi ni Ini di antara constant gangguan. tiap-tiap malam ke mimpi begitu ataupun sekali? Very frequent, Ustaz. Very Frequent, frequent. So dalam seminggu 2-3 kali, or even ada orang every day pun ada. Seperti itu. So mimpi ular especially.
Why ular? Sebab kita kembali pada Al-Quran bahawa Nabi adanya pertarungan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun, dengan tukang sihir Firaun. Tukang sihir Firaun apa? Mereka campakkan mereka punya tali-tali, dahan-dahan dan lain-lainnya hingga menyihir mata-mata orang tersebut. Nampaknya tali-tali tersebut menjadi ular. Maka dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, Allah SWT firmankan untuk lemparkan tongkatmu, maka tongkat tersebut berubah dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular. Maka ular di sini selalu sekali diidentifikasikan dengan sihir seperti itu. Ya. So itu daripada mimpi. Kemudian selalu sakit kepala, tengkuk, bahu, perut. So perut tu is either constipation, diarrhea ataupun perempuan irregular menstruation cycle. Kemudian bahagian belakang pinggang pun akan sakit. Bila pinggang sakit, nanti kadang-kadang lutut pun akan start ada rasa cocok-cocok dan lain-lainnya, dan juga ada lebam-lebam di badan tertentu, ataupun dalam mimpi ada seorang yang selalu datang dalam mimpinya, yang daripada lelaki yang mimpi, perempuan yang datang, dan sebaliknya, begitu juga. Ya, so itu tanda-tandanya seorang itu terkena daripada gangguan lah. Jadi kalau dah pergi cek doktor dan lain-lain, doktor bilang oh tak ada masalah at all apa semua dan lain-lain lah, maka sebaiknya untuk cek diri sendirilah dengan kalau boleh self ruqyah. Maknanya tadi lah yang baca Fatihah, ayat kursi, 3 kul sebanyak-banyaknya sambil dipegangkan tempat-tempat yang sakit. Kalau ada reaction seperti ada muntah-muntah, pening, pingsan ataupun kerasukan, maka anda perlukan bantuan. Jadi kalau misalnya kita cuba amalkan dululah yang Al-Fatihah, 3 kul, ayat kursi, Al-Baqarah dan sebagainya. Kalau mungkin Yes, reaction makin teruk, baru boleh kita seek help lah ya Ustaz. yes, boleh Okay. insyaAllah. Okay, syukran Ustaz. Okay, Ustaz, Okay. soalan kedua, ini ramai sekali tanya. Contohlah, mungkin orang yang tengah tengok live ni kan, tiba-tiba pandang-pandang rumah, ada ternampak wafak ke tangkal dan sebagainya. Jadi, apa mereka nak buat sekarang Ustaz? Bagaimana cara untuk buangnya? Kerana, yelah, seperti yang Ustaz cerita tadi, mungkin takut terkena efek dan sebagainya. Jadi, apakah Yes. cara terbaik untuk kita buang? Jangan Okay, tapi yang penting, jangan kasih masjid. itu saya banyak kesian saya tengok ada masjid-masjid ustaz ni macam mana saya ada jemaah yang kasih saya ni takal ni ada kasih saya wafak ni ada kat ini. Kesian saya tengok. Jangan kasih kepada masjid. Betul. Masjid ada urusan-urusan yang lain yang harus diketengahkan untuk masyarakat, tapi bukan untuk menerima benda-benda seperti ini. Jadi benda seperti ini contohnya kalau wafak, azimat ke apa lain-lainnya, kalau macam wafak tadi kan yang ada macam sudoku punya style and grid tu, itu boleh sahaja dibakar. Boleh saja dibakar, sambil bakar tu sambil bacakan ayat kursi terus menerus, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau ada unsur-unsur yang sihir ataupun ada unsur-unsur yang tadinya ada pengisian kat dalam, ataupun kita ternampak ada dalam satu macam tadi ada vudu. Alamak, saya terjumpa vudu, kemudian ada muka si fulan contohnya. Oh, Ustaz, bakar tak? Jangan bakar. Kalau ada unsur sihir, jangan dibakar. Sebab apa? Sihir unsurnya selalu panas. Maka kalau kita bakar, takutnya orang-orang yang ada kaitan dengan vudu tersebut akan terbakar juga. Ini pernah terjadi juga dalam kitab-kitab ruqyah, disebutkan banyak sekali ada seorang atau sebagian orang yang nampak benda-benda seperti ini, kemudian dia bakar. Ketika dia bakar tu, tangan dia sendiri terbakar. Sebab apa? Adanya ta'alluq, adanya ikatan antara benda tersebut. Yang disihir adalah si dia ni, yang dianya sendiri. Jadi ketika dia bakar, bahagian tangan ke bahagian mana, dia sendiri, tangan dia yang terasa panas dan terbakar. Maka kalau untuk unsur sihir, direndamkan dulu dengan air ruqyah. So air ruqyah senang nak buat, sama tadi. Paling basic, Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Didekatkan ke mulut seperti ini, baca Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Dah, itu jadi air ruqyah. Jadi masukkan dalam baldi ke apa, direndam dulu, kemudian dikeringkan, baru dibakar. Jadi mematikan dulu ataupun menyejukkan unsur sihir tersebut, baru dibakar. Wallahu ta'ala alam. Ya, seperti itu. Baik, syukran Ustaz. InsyaAllah kita boleh cuba amalkan lah tentang ayat-ayat ni dan juga di air dan sebagainya. Ustaz, soalan seterusnya, adakah, ini soalan lah, betul ke peruqyah boleh tahu siapa yang hantarkan sihir kepada mangsa? Ya.
Ini banyak sekali ya. Ini banyak sekali. Even zaman sekarang, banyak even ketika kita rawatkan orang, dia bilang macam ini, Ustaz, so kami terkena sihir. Sebab kadang-kadang kita tak asal main asal muasal kita bilang, oh awak terkena sihir Hajar, ataupun pakcik awak terkena sihir. Tak. Kita akan tengok daripada simptom tersebut. Dan daripada kita punya side pun kita tak akan boleh confirm 100% yang anda terkena sihir. Semuanya hanya tergantung kepada simptom-simptom yang ada. Maknanya sihir daripada makanan, sihir minuman, sihir apa namanya masmum, iaitu sihir yang dihidu, ataupun sihir madpun, sihir yang ditanam, sihir yang muallaq, sihir yang diikat di tempat tinggi ataupun dipanggil sebagai santau angin. Setiap kali kena angin orang tu kena. Ataupun sihir marsyush, sihir yang direjiskan, iaitu dengan tanah kubur ataupun dengan air-air najis-najis tertentu. Semuanya ada simptom-simptomnya. Dan ketika ada simptomnya itu, maka kita akan mengeluarkan suatu diagnosis yang bahawasanya anda kemungkinan besar terkena daripada sihir sekian. Contohnya seperti apa? Seperti yang tadi saya katakanlah, sihir sekian. Dan kita boleh pastikan hanya 80% saja. Kita tak boleh confirm 100% tak ada. Jadi kemudian yang kedua adalah ramai yang bilang, Ustaz, saya kena sihir macam gini, Ustaz bilanglah siapalah. Saya tak akan cakap dengan orang tu. Dia selalu macam gitu. Saya tahu, Ustaz tahu. Dan yang daripada kita, wallahu alam, kita pun tak tahu. Sebab apa? Kita sebagai peruqyah, kita tak ada kekuatan apa-apa pun. Ketahuilah, nak macam mana berpengalaman tinggi ke ataupun ilmu tinggi, tak akan ada dia punya power dia sehingga dia dapat tahu bahawasanya yang menyihir anda adalah si fulan. Yang menyihir anda adalah si fulan. Tak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, maknanya orang tersebut telah memakai khadam. Kan khadam kan dalam bahasa Arab ada kata khadim kan. Khadim adalah pembantu yang membantu daripada jin, bukan daripada malaikat. Malaikat mereka mempunyai tugasnya masing-masing. Maka daripada jin tersebut dia akan cari berita, apa beritanya, macam mana, siapa yang ini. Dan jin, jangan pernah percaya kepada jin apa yang dikatakan oleh mereka. Lalu mereka suka berbohong. Maka di sini akan menimbulkan fitnah-fitnah tertentu. Dan banyak sekali saya dapat aduan-aduan daripada orang-orang katanya ketika adik saya berubat kepada si fulan dia bilang saya yang sihir dia. Sampai dia boleh draw saya punya muka. Dia draw exactly sama macam gitu. Dan sedangkan saya sendiri tak tahu tentang sihir-sihir dan menyihir ni. Jadi bergaduh, ada pergaduhan dan adanya fitnah di situ. Maka terputus silaturahim. Itu yang dilakukan oleh iblis. Itu yang iblis nak sebetulnya untuk memutuskan silaturahim antara keluarga, antara suami isteri dan lain-lainnya. Maka hati-hati. Jangan percaya kepada orang yang bilang yang dia tahu siapa yang menyihir anda. Baik, syukran Ustaz. Saya rasa Ustaz telah juga menjawablah banyak soalan berkenaan dengan boleh tak kalau kita ni berkawan dengan jin dan sebagainya. Ya, mereka ini banyak menipu dan kita tidak bolehlah berkawan dengan mereka. Mereka ini bukan seperti haiwan, Ustaz. Betul. Kalau haiwan dia at least kita boleh dokong, Ustaz. Kita macam kucing ke apa, kita boleh dokong, kita boleh berbual. Betul. Ini jin. Kalau boleh dokong jin tu bahaya juga. Serem. Okay, Alhamdulillah Ustaz telah jawab banyak sekali soalan lah. Dan kalau ada mungkin persoalan dan sebagainya, dia juga tanya soalan, Ustaz ada klinik tak? Kalau mungkin siapa yang nak perlukan bantuan Ustaz ataupun nak rujuk lah dan sebagainya, bagaimana mereka boleh kontak Ustaz? Untuk kontak saya boleh langsung ke website saya At-Tafsir, www.attafsir At-Tafsir.com. At-Tafsir.com. Di situ nanti saya akan ke rumahnya lah, gitu, untuk lihat keadaannya. Sebaiknya adalah untuk buat di rumah. Jadi kalau ada unsur-unsur sihir di rumah dan lain-lainnya, insya-Allah kita cuba untuk inilah ruqyahkan rumah sekali, begitu. Baik, syukran jazilan Fadil Ustaz Fadli kerana telah banyak sekali lah menjawab dan merungkai persoalan kita berkenaan sihir, khurafat dan sebagainya. Dan mungkin akhir sekali lah nasihat Ustaz, kata-kata Ustaz, kerana saya lihat Ustaz di Carousel dan sebagainya, di beberapa platform lah, sangat mudah untuk kita dapatkan minyak pengasih dan sebagainya. Dan seperti Ustaz kata, rating pun tinggi. Yang juga sangat merisaukan. Jadi apakah mungkin nasihat Ustaz khususnya buat anak-anak muda yang mungkin mereka nak explore, mereka nak cuba-cuba ke, mereka just nak have fun. Mungkin mereka tahu ini syirik tapi mereka just nak cuba. Biasalah orang anak-anak muda kan banyak curious.
Jadi Ya. apakah mungkin nasihat Ustaz, bukan anak muda je, orang tua pun Oh, tu betul. Ya Allah. Macam mana Ustaz? Okey, Allah. akhir akhir kalam Ustaz. Tafadhal. Okey. Baik. Perkara-perkara yang seperti ini sebetulnya kita rasa bahawasanya dapat berikan manfaat kepada kita, tapi sebetulnya dia tidak memberikan manfaat langsung. Dan banyak sekali daripada pengalaman saya, ada orang yang pakai seperti itu dan dia dapatkan apa yang dia hajatkan, tapi hanya pada waktu sementara sahaja. Kemudian dia akan menyesal seumur hidup dan dia akan terkena daripada gangguan-gangguan tertentu. Dia akan terikat dengan gangguan-gangguan tersebut. Maka jangan lakukan benda-benda yang seperti ini. Kembalikan semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah yang membuka hati seseorang? Bukankah yang mengontrol hati seseorang? Bukankah yang memiliki hati seseorang itu adalah Allah? Maka mintalah kepada penciptanya. Mintalah kepada ownernya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, buanglah perkara-perkara yang khurafat dan juga gapailah keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada diri saya. Saya minta maaf kalau ada salah silap daripada perkataan saya ataupun mungkin tergores daripada hati-hati siapa-siapa yang telah mendengar. Saya tidak ada niat untuk menzalimi seseorang ataupun memburukkan nama-nama tertentu dan lain-lainnya. Tidak ada. Tapi apa-apa yang hak perlu kita tegakkan dan yang batil perlu juga kita jauhi bersama, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, Alhamdulillah. Okey, moga Ustaz, insya-Allah saya nak semua. tanya sedikit Ya Ustaz. boleh? Tafadhal Ustaz. Saya nak tanya soalan. Ustaz tahu tak kalau jin yang diperbolehkan dalam Islam? Jin yang Untuk memiliki jin diperbolehkan. apa yang diperbolehkan dalam Islam? Boleh pakai jin ini dalam Islam. Tidak haram. Okey, jin apa tu Ustaz? Jintan kalau tengah time masak ke apa, itu diperbolehkan. Yang lain-lain boleh, jin tak boleh. Jintan okey. Jintan penting Ustaz. Jintan penting. Kalau tak ada jintan, tak macam mana nak masak. Baik, itulah kata terakhir daripada Baik. Ustaz Fadli ya. Jangan simpan jin tapi simpan jintan. Jintan lah boleh. Okey, terima kasih Fadil Ustaz Fadli kerana bersama kita pada Alhamdulillah. malam ini berkongsi InsyaAllah. ilmu yang sangat penting dan juga para penonton sekalian boleh persilakan like dan share agar insya-Allah biar ramai dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Dan video ini jangan risau tidak akan hilang, akan sentiasa berada di Facebook Darussalam Al-Khair dan juga Syakirin. Maka itu saja daripada pihak kami dan kita mohon maaflah atas sebarang kekurangan dan juga apa yang mungkin soalan yang tidak dijawab dan sebagainya, kerana alhamdulillah semuanya telah dijawablah dalam sesi kita pada malam ini. Aqulu Alhamdulillah. qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Syukran al-fadil Ustaz Fadli. Dan para jemaah sekalian jangan tunggu sebentar kerana ada sikit promosi lah, bahawa insya-Allah minggu hadapan hari Rabu akan kita adakan sebuah kelas khas iaitu berkenaan dengan bahasa Inggeris, does solat really help to solve our problems. Kita hari ini solat, tetapi adakah kita benar-benar memahami dan internalize, mendalami apakah maksud salat? Dan Allah SWT firman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari melakukan perkara yang mungkar, perkara yang keji dan sebagainya. Tetapi adakah benar solat ini dapat membantu kita? Nah, inilah akan kita perdengarkan di masjid, ya. Ini adalah sebuah program yang fizikal di Masjid Darussalam di auditorium dan telah kita mengundang Al-Fadhil Ustaz Fadil Azman. Ya, jadi bolehlah kongsi pada rakan-rakan, ahli keluarga dan juga anak-anak kerana ini bahasa Inggeris agar insya-Allah dapat kita manfaat daripadanya insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Semoga kita berjumpa dalam siri hikmah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.